Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya dalilal hairin. Tawakkaltu alayka ya rabbal alamin wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirul ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar khidmat al-arkan, ya, apa khabar, semua sihat dalam keadaan semoga sihat-sihat, hendaknya besok Saturday tak kerja kan. Ada orang kerja juga Tajuk pada hari ini tajuk yang interesting, para pelajar sekalian, iaitu kemampuan melihat jin, bukan kelebihan tapi penyakit. Siapa kat sini boleh nampak jin? Angkat tangan. Nampak dan lain, pernah nampak gangguan lain. Ni nampak as and when boleh nampak hantu. Cuba angkat tangan. Pasal saya nampak yang ada ni 1, 2, 3, 4, 5 orang je. Lain semua dia ni kan, dia tak tunjuk muka. So yang nampak muka ni Hirman. Tadi Hirman datang rumah ambil buku, masya-Allah. Asfa Adi Samsalah, saya nampak ni rambut macam rockers, masya-Allah. Ikmah daripada Brunei masih lagi ada, Sabrina masih ada lagi. Okey, jom. Betul page 144 page 144. Okey. So, kita dengarkan apa yang diterangkan oleh ni ada satu baru nampak muka, Hairuddin Wahab. Apa khabar? Sihat Okey, jom. Page 144. Now, kita ulang kaji sedikit sahaja mengenai pendapat yang mengatakan boleh nampak jin. Ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan yang cakap tak boleh terus kecuali para nabi. Yang kedua, boleh nampak mereka dikehendaki Allah. Dan ketiga, jin dapat dilihat pada masa nabi-nabi. Jadi page 144 ialah kemampuan melihat jin bukan kelebihan tapi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa semua makhluk Allah yang diciptakan sesuai habitat atau alamnya. Oleh kerananya jika salah satu makhluk memasuki alam makhluk yang lain, maka ia tidak akan dapat bertahan lama di alam itu. Betul. When you guys pernah terkena gangguan nampak jelmaan Pontianak, nampak lama ke nampak sekejap? Kejap je, nanti lepas tu hilang. Kalau lama duduk situ je, tu masalah tu. Tu kemungkinan tu ada mental issue, ataupun memang disihir. Okey. Sambung lagi. Ikan yang hidup di dalam air misalnya, jika diangkat atau terdampar di atas daratan, tidak akan mampu bertahan lama untuk hidup. Okay? Ibarat ikan yang hidup dalam alam air. Kalau dikeluarkan, tahan lama tak kalau di luar? Jawapannya tidak. Jadi begitulah hendaknya makhluk-makhluk alam gaib dan alam nyata. Begitu pula dengan makhluk bernama jin. Ia punya alam sendiri yang tidak boleh dimasuki, disentuh atau dilihat manusia normal. Jadi manusia tak normal lah yang selalu tahu-tahu benda macam inilah. Melainkan kalau extraordinary, itu para nabi dan para rasul. Okey. Jika manusia mencuba memaksakan diri untuk masuk ke alam jin, maka terjadilah musibah dan ketidaknormalan itu. Manusia yang mencuba menerobos alam jin dengan ritual-ritual tertentu pasti akan lemah sehingga dapat dikuasai dan diperbudak. Diperbudak maknanya diperhambakan oleh bangsa jin. Kerana ia telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan Allah pada dirinya. Jadi siapa ni? Tinggal di daratan, taukir ikan. Kau buat lawak kau Asfah Okey, so bermakna kalau kita, ini adalah peraturan Allah. Ni ada satu orang nampak lagi Luqman bin Adam, apa khabar? Kuning je tempat dia. Di yellow room. Okey, sambung lagi. Jadi kalau manusia itu nak sangat menceroboh alam jin, nak tahu sangat benda-benda gaib, especially, maaf saya cakap lah, kalau sebagai kumpulan paranormal, dia nak sangat buktikan yang benda-benda ini boleh nampak melalui handphone ataupun video. So perlu ke buat macam gitu? Kan ini iman. Kalau yang tertangkap dalam video adalah mungkin dalam keadaan tak sengaja. Kerana tak semua jin kita boleh nampak. Mereka faham yang semua jin boleh nampak bila-bila. Tidak, melainkan jin yang menyerupai pada waktu itu, and you are unlucky ones to nampak diorang lah gitu. Okay? Ini satu orang ni masih Matt Raham. Masya Allah. Ini peminat setia ni Okay. Sambung lagi. Ritual-ritual tertentu. Manusia mencuba menerobos ritual tertentu pasti akan lemah sehingga dapat dikuasai, diperbudak oleh bangsa jin. Betul You diperbodoh-bodohkan oleh jin sebenarnya.
terlalu kemaruk sangat dengan alam mereka. Dan yang syarat yang mereka tetapkan untuk nampak jin itu yang merepek tu. If you follow Kisaru KSG punya podcast, and even in Khidmat Darkan punya IG, sometimes I reveal macam mana nak seru-seru jin dengan cara-cara yang salah ni. Bukan bermakna saya ajar untuk seru jin, bukan. Ini cara-cara meripik sihir, tak boleh. Tapi ada setengah orang juga masih mengamalkan. Okey. Kerana ia telah melanggar peraturan kanun ditetapkan oleh Allah. Demikian halnya jin. Jika ia menampakkan diri dalam nyata dengan penyamarannya. Again, kita boleh nampak diorang real form. Melainkan itu adalah penyamaran ataupun tashkil. Penjelmaan. Ia sangat lemah dan tidak akan kuat bertahan. Betul, saya setuju. Bahkan jika dibunuh ketika itu, ia akan mati dalam artian sesungguhnya. Maknanya kalau mati, betul-betul lah mati. Mati di alam nyata dan mati di alam ghaib seperti kasus ataupun kes seorang pemuda di zaman Nabi SAW yang membunuh seekor ular. Tapi ternyata ular itu adalah jin yang menjelmakan dirinya seperti ular. Okay. Saya tengah ajar ini, saya dengar ada bunyi benda jatuh ke atas wall saya, bunyi macam goli jatuh, terak gitu. Jangan-jangan ada jin pun ikut belajar fake alam jin Allah Ta'ala. Gurau-gurau. Okay. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, syaitan dalam bentuk aslinya tidak akan dapat dilihat oleh manusia kerana syaitan berada di atas kemampuan penglihatan manusia. Akan tetapi jika ia menjelmakan dalam bentuk manusia atau binatang, maka kita akan dapat melihatnya. Again, nampaknya adalah bentuk jelmaan. Bagi orang yang tak belajar hukum, dia nampak bila-bila, bila kita cakap, kau tak boleh tahu examine nampak-nampak ni gangguan ni. Bila kita explain tak, kita nampaknya hanya jelmaan. Baru dia cakap, oh okey, yang aku nampak ni jelmaan lah. Kalau tak tahu yang kita nampak jelmaan, dia akan tenggelam dengan dunia dia. Macam ada satu kes perawat ni lah. Yang dia rawat orang, dia datang ke rumah, dengar lagi, saya datang untuk rawat kes saya ni. So dia cakaplah seorang nama ni lah. Sebab kenal lah orang tu siapa. So dia bilang dia datang, dia tengok ke depan rumah dia tinggal satu. Oh ni ada kampung bunian ni kat depan ni. Oh ni. Kan? You tell me kalau you tiba-tiba nampak kampung bunian, you rasa jelmaan ke? Faham tak? Dia kira examine dia boleh nampak tau. Itu problem lah. Mana boleh macam itu? Okay? Baik, kita teruskan lagi. Ketika syaitan menjelmakan diri dalam bentuk materi, maknanya dalam physical features, maka hukum materi itu akan berlaku pada dirinya. Jadi, jika ia menjelma dalam bentuk manusia, maka ia akan tunduk kepada hukum yang berlaku pada manusia. Means kalau you nampak jelmaan hantu, you kejar, lari tak dia? Confirm lari. Macam mana saya tahu dia lari? Pasal saya ada kawan yang dulu belajar sihir. Dia cakap dia akan cari pontianak ni. Pasal apa? Nak tarik kain dia. Pasal apa? Kalau tarik kain pontianak, dia bilang, dapat kain tu, simpan duit, letak dekat dalam almari 7 hari, nanti duit kita times 7. Habis saya cakap, habis kau buat? Aku buat. Habis apa jadi? Pontianak tu nampak aku pun dia lari. Hai, sedangkan ahli sihir nama pontianak pun pontianak berlari, apalagi kita ahli ilmu, betul tak? Nilai satu lagi baru live ni, Nur Hidayah Rizwan, masya-Allah. Nampak muka kalian masing-masing. Nanti admin boleh ambil gambar share dekat IG lah. Kalau ni. Okey, sambung lagi. So, Syekh Mutawalli Asy'arawi ni memang orang yang soleh, ulama besar ni. You can just Google him and dia ada kata-kata nasihat yang macam-macam lah. Sambung lagi. Jika ia ditembak, maka ia akan mati. Oleh kerana itu, jika syaitan tampak dalam bentuk apa pun, maka penampakannya tidak akan berlangsung kecuali hanya sebentar. Lalu setelah itu, ia menghilang. Kerana ia tahu bahawa orang yang melihatnya dalam bentuk penjelmaan itu, pasti akan membunuhnya. Ni satu lagi naik motor, dia tunjuk muka dia, Fakhruddin Syahri. Masya Allah. Kau concentrate tengok Rod, jangan tengok kamera. Sambung lagi. Jika ada orang yang dapat melihat jin dalam waktu yang sangat lama atau bahkan berteman dengannya, maka tentu ini merupakan suatu keanehan dan ketidaknormalan yang terjadi pada dirinya. Kondisi seperti ini bukan kelebihan atau kesaktian bagi seseorang, tapi merupakan kekurangan dan bukti kelemahan dirinya di hadapan jin sehingga ia mudah dikuasai. Masya Allah, penjelasan yang baik. Dia nampak maknanya dia dikuasai oleh makhluk jin tersebut. Okey.
Puan Santi ada cakap sama Ustaz, kita tak sepatutnya tak boleh nampak jin. Is it correct to assume that jin berada di alam barzah atau mereka sama alam dengan kita cuma kita tak nampak? Tanya je. Okay, good question. Barzah dimensi orang dah meninggal. Barzah dimensi orang yang dah meninggal. Okay, tunggu waktu rehat dalam kubur, bila kiamat baru mati. Faham tak? So alam jin kita panggilkan alam ghaib, bersamaan dengan dunia nyata tapi dalam keadaan mereka tersendiri, tak nampak. Dia orang boleh nampak kita, kita tak boleh nampak dia orang. Faham Puan Santi, that's a very good question, masya-Allah. Okay, kita sambung lagi, masih lagi dalam page 145. Bermakna kalau seseorang itu sampai ke tahap as and when boleh nampak jin, dia fikir dia sakti. Padahal diperbodohkan dan dipergunakan sebenarnya, dikuasai oleh makhluk jin. Kerana itu tidak normal. Orang normal adalah orang yang tak boleh nampak-nampak lah. Okay. Tapi kalau awak nampak-nampak, you acknowledge itu gangguan, tidak mengapa. Rawat dan banyak berdoa kepada Allah supaya ditutuplah mata tu daripada ternampak benda-benda seperti ini. Okay. Antara amalan yang orang veteran ruqyah mengamalkannya ialah surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Pegang di bahagian sini, kan, bacalah ayat nombor 9 tu banyak kali, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, jom sambung lagi. Oleh kerana itu, kelemahan dan rasa takut manusia adalah yang membuat syaitan dengan mudah dan berani melakukan penampakannya. Kerana kita diajarkan bila nampak dimomok-momokkan jadi takut. Kan? Kalau kat negeri orang putih, diorang tu kalau rumah kosong, hello, is anyone home? Kalau kita dah tak payah kacau rumah tu, diorang, hello, is anyone home? Tu sebab jin kat sana pun takut nak menjelma, nak menakut-nakutkan. Pasal dia menjelma, orang tu akan guna sains. What is this? Let's observe and let's see a specimen. Tembak, habis. Kan? Jadi kita pula, masyarakat kita nampak, kita alip bot, cabut. Itu sebabnya. Okey. Sambung lagi. Apalagi jika ia sengaja dipanggil dengan melakukan perbuatan syirik untuk kepentingan tertentu, seperti untuk menyembuhkan penyakit atau untuk mencelakakan orang lain, iaitu dengan menggunakan sihir atau mengguna-gunainya. Sambung lagi. Page 145 dan masuk page 146. Orang yang lemah, baik secara fizik dan mental maupun secara rohani, iaitu lemah akidah. Apa tu contoh lemah akidah? Saya bawa contoh satu. Di antara pengalaman saya bila merawat orang tu, saya dapati ada yang lemah akidah. Apa contoh lemah akidah? Takut baca Quran nanti jin datang. Itu lemah akidah tu. Quran itu dibaca kerana ibadah, bukan kerana nak halau jin semata-mata. Ruqyah is not datang halau jin. Minta maaf. Bila kita melaksanakan ruqyah syariah kepada orang adalah a form of da'wah. Bukan nak tunjuk kita tahu macam mana nak keluarkan jin. Semua orang boleh keluarkan jin. Semua orang boleh. Cuma kalau saya mengambil langkah menjadi seorang peruqyah, kerana saya seorang ustaz lah, maka saya akan ajarkan ilmu. Jadi ramai-ramai kita dapat manfaat. Jadi you guys adalah peruqyah bagi ahli keluarga terdekat. Tapi kalau you nak jadi peruqyah yang Alzheimer boleh meruqyahkan orang, Alzheimer macam itu kan, minta maaf. Saya berpandangan, you need to baca Quran bagus. You punya ilmu mesti bagus. Ramai kat luar sana claim dia orang peruqyah, tapi baca Quran dia pun lemah. Kerana Quran itu ruqyah, ruqyah itu Quran. Baca pun hamcai perpecah punya, lepas tu nak jadi peruqyah. Jadi minta maaf, saya tak bersetuju dengan pandangan ini. Saya tahu ramai peruqyah yang baca Quran teruk pun mesti nak attack saya. Saya tak kisahlah. Cuma saya berpesan. Yang kedua, perlu ada pengalaman. Macam contoh, saya ada mentor saya. Saya ada guru saya. Okay, kita ambil pengalaman. Dan itu menjadikan satu, kata orang tu, ukur tara. Jadi kita faham. Kan kalau gangguan tu, tanda-tandanya tu macam mana. Kalau tak ada gangguan, tanda-tandanya macam mana. Macam itulah. Okay, hanya pandangan secara peribadi. So, siapa di antara awak yang ikut khusus ruqyah pada bulan ini, akhir bulan ni, you akan belajar. Tapi saya tengok muka-muka yang kalau ada yang masih belajar lagi, Masya Allah, maknanya you masih nak refresh lah kononnya. Okay. Baik.
Kita sambung lagi guys. Page 146. Secara ruhani yakni lemah, akidah dan ibadah sangat mudah untuk diganggu jin dalam artian yang sangat luas. Bisa gangguan secara fizik dan bisa pula secara mental. Penampakan jin dalam dunia manusia walaupun sebentar juga merupakan bentuk gangguan dan sekaligus salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan jin terhadap manusia. Jadi kalau manusia yang ajak-ajak orang untuk nampak kelebihan-kelebihan jin, siapa zalim sekarang? Sedangkan jin itu mengganggu kita adalah zalim, kita mengajak orang pula kepada kezaliman. Jadi macam mana ni? Faham? Ini amalan-amalan para dukun. Saya ada satu kes, ini kes betul berlaku di Indonesia. I think famous dekat TikTok. Lelaki ni di bahagian padang belakang tu kan ada orang nak tanam benda. Sekali jumpa apa tahu? Jumpa tengkorak-tengkorak bayi. Lebih dari 7. Polis masuk campur, happen to be bayi itu adalah anak lelaki ini. Tapi hasil perhubungan songsang. Bermakna lelaki ini bersetubuh dengan anak perempuan dia sendiri sampai ada baby. Dan baby itu dimatikan dan ada kes dia bilang dijumpa mayat baby itu disaluti baju, disaluti plastik. Kesian kan? Okay. Tahu kenapa dia buat gitu? Kerana dinasihatkan oleh dukun. Bila dia terbuat gitu, ada satu cara untuk kaya. Iaitu, buatlah dengan anak sendiri, 7 kali mengandung dan tanam. InsyaAllah lepas tu kaya. This is real story guys. Berlaku secara benar. Tergamak orang buat macam itu semata-mata untuk dunia. Tergamak orang buang Tuhan semata-mata nak jadi kaya. Jadi, subhanallah. No comment lah. Saya dengar pun, ya Allah. Kesian anak perempuannya tu, kesian pula bayi yang mengandung di dalam perut anak perempuan dia. We live in a very corrupted world lah. This is the true fact lah. Okey, para pendengar tak. Para pelajar, insyaAllah kita sambung lagi page. Masih lagi page 146. Jin yang berbuat zalim itu tentunya adalah jin-jin jahat yang ingin memperdaya atau menyesatkan manusia. Sedangkan jin yang saleh dan taat kepada Allah tidak akan mau terlibat dengan dunia manusia kerana ia tahu bahawa perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pointers-pointers yang singkat daripada penjelasan Syekh Musdar atau Ustaz Musdar. Which is nampak adalah bentuk gangguan, kita dikuasai sebenarnya kerana sering nampak-nampak. Dan melupakan satu kezaliman. Jadi kalau kita datang meruqyah orang, itu sebab antaranya diajarkan al-anuka bila'natillah, kalau betul rasukan jin, aku laknat kau dengan laknat Tuhan. Aku melaknati kau dengan laknat Tuhan kerana dia buat benda kezaliman. Okey, mari kita sambung. Tasyakul penjelmaan jin. Dalam kitab-kitab klasik dijelaskan bahawa penjelmaan jin bukanlah hal yang mustahil, tapi realiti yang benar terjadi. Jin dapat menjelma menyerupai apa? Menyerupai manusia, menyerupai ular, kalajengking, anjing dan sebagainya. So it goes to say kalau dia menjelma seperti insect, possible? Possible. Pasal kalajengking is dia orang punya favorite. Ular, possible. Kalau kita tahu sejarah ular ni, ular yang besar dipanggil ular berkaki 4 di dalam syurga, namanya apa? Naga. Awak tak join saya punya kelas IG live nampaknya. You guys masih join Fake Alam Jin kan? Last few days saya ada buat IG live, kita bawa pasal saka based on kitab Syekh Fazilatul. Tu buku pun best lah, satu hari kita kena baca kitab. Cuma buku tu saya belum contact directly dengan Syekh Fazil Hidayatullah yang untuk meminta izinnya kupaskan kitab tu secara tersendiri, kerana beliau pun ada buat kitab secara, tak tahu kalau kat YouTube tu dia ada buat kupas live. Dia kebanyakan pergi ke masjid-masjid di Indonesia dan ajarkan lah. So saya ambil konten dia dan memang dalam kitab Rahsia Alam Jin karang Imam Shibli pun sama juga, bahawasanya ada binatang yang bekerjasama dengan jin dan binatang pertama adalah ular besar berkaki 4. Kita dipanggil sebagai naga. Dan hadis ada hadisnya lah. Tu benda yang baru tahu lagi dah. Pelik kan? Serius ustaz ada naga? Ada. Okey. Baik, kita sambung lagi. Nas tu apa? Nas nun sad, maknanya dalil, bukti.
Nas hadis Nabi SAW pun banyak yang menjelaskan masalah ini. Walaupun jin dapat berubah wujud, tetapi semuanya atas izin Allah, bukan dengan kemauan mereka sendiri. Okay? Bermakna kalau diorang nak menjelmakan diri atas izin Allah, tu sebab kalau you terkena gangguan jin, you terkena sihir, siapa izinkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada maknanya nak cari siapa ustaz yang buat saya. Kau nak tahu apa pasal? Kan macam saya cakap lah, you tahu you kena COVID, you cari ke siapa penyebab COVID? Kau tak nak buat apa? Saya datang muka dia ustaz, saya bersin balik kat muka dia, biar dia kena COVID balik. It doesn't work that way. Apa beza kau dengan dia kalau macam itu? Betul tak? Jadi Allah uji kita, maka next, kalau tak percaya tanya Asfar, banyak klien kita ni, bila kita datang, kita cakap, dia orang suka dah cakap, lepas tu suka, dia suka, ni common statement dia orang. Kita ada satu orang kita kenal ustaz, tapi kita tak nak tuduh lah, tapi tak nak tuduh lah ustaz, tak nak tuduh. Tapi ramai orang mimpi macam gini, tapi kita tak nak tuduh lah. Engkau dah bersangka buruk yang dia mungkin penyebab, itu je dah dosa. Macam mana nak baik? Macam mana you belum taubat dan istighfar daripada dosa yang lalu, you buat dosa baru pula bila terkena gangguan. Lepas tu bila kita tegur, tak ada apa-apa. Saya pernah pergi umrah, saya pernah pergi haji. Apa kena mengenal? Apa yang nak bilang status kau dah pergi umrah haji? Kan? Betul tak? Allahu Akbar. Sama lagi guys. Okey. Qadi Abu Ya'la. Al-Qadi Abu Ya'la ni seorang ulama, dia cakap apa? Syaitan-syaitan jin kafir atau fasik tidak punya kemampuan untuk merubah bentuk mereka menjadi bentuk yang lain. Tapi Allah mengajar mereka beberapa kalimat atau beberapa amalan. Jika mereka melakukan atau mengucapkan, maka Allah akan mengubah mereka dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Sehingga dikatakan mampu merubah bentuk dan mencipta halusinasi hayalan dalam pengertian bahawa ia mampu mengucapkan suatu kalimat atau melakukan satu perbuatan, maka Allah mengubah bentuk mereka dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang lain dengan cara memperlakukan kebiasaan itu. Lama betul baru ada full stop. Okay. Apa yang diterangkan di sini ialah ilmu untuk mereka ubah bentuk, bukan bentuk hakikat tau. Okay. Menjadi satu penjelmaan. Penjelmaan. Dan ini ilmu ni dinamakan sebagai sihir. Jadi cerita kat sini menciptakan halusinasi hayalan. Kadang-kadang you diganggu tapi mata you di sini yang nampak, bukan di sana. Faham? Ada jin pula dia menjelma di sana, ramai nampak. Tapi ini you seorang nampak, kemungkinan mata you yang diganggu di situ. Faham? Okay? Kadang-kadang bila terkena gangguan gitu, ambil wuduk dulu. Cuci muka tu ada terkena mata kan? Kadang-kadang selalunya bila macam itu, hilang penampakannya lah. Baik, sambung lagi. Jika terjadi penghancuran struktur itu, maka hancurlah kehidupannya, itu mati. Page 147. Berkenaan dengan dalil kemungkinan ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Siapa kenal Syekh Wahid Abdul Salam Bali? Dah sekarang ni bersama saya dah nak setengah, baru quarter page ni belum setengah. You will understand. Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu antara imamnya you dan ilmu ruqyah perlu tahu dan perlu kenal dia siapa. Dan kitab famous dia lah, Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya. Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan. Itu dalam bahasa Arab dia. Syarah Salih Bali mengutip apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah, bahawa pernah diceritakan kepada Umar Abdul Khattab tentang adanya ghaul, hantu. Lalu beliau berkata, sungguhnya seorang tidak dapat merubah dari bentuknya diciptakan Allah, tapi mereka tukang sihir seperti tukang sihir kalian. Apabila kamu melihat demikian itu, maka kumandangkanlah azan. Ibnu Hajar berkomentar, isnad ini sahih. Jadi azan tu antara amalan pertama. You see baru-baru ni saya last week ada rekod dengan kisah Ruqyah SG. Ada satu firefighter ni share lah gangguan dia lah. Dia ni pergi satu rumah dan rumah tu tiba-tiba keluar api secara surprising. Api tu bukan bakar the whole house tau. Tiba-tiba keluar dekat katil, tiba-tiba keluar dekat meja, tiba-tiba. So ada burn marks macam flame lighter gitu. Sampaikan dah tak, polis pun tak tahu, bomba pun tak tahu nak cakap apa. Ini unnatural case, orang cakap apa. Di rumah ni rumah Melayu. So pakcik-pakcik old timer yang firefighter bilang, pergi azankan rumah. Betul lah nasihat itu. Azankan rumah. Bila ada gangguan, pertama azankan rumah dahulu. Okey, dengan niat kata orang tu menjunjung Allah Subhanahu Wa Taala dan minta Allah lindung. Okey, sambung lagi.
Keterangan page 147, keterangan Abu Ya'la di atas memberikan penjelasan kepada kita bahawa syaitan tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menjelmakan diri menjadi bentuk lain kecuali dengan izin Allah. Dia yang menciptakan karakter dapat berubah ataupun tasyakkul. Jadi remember that word, tasyakkul dalam bahasa Arab. Ini kepada makhluk jin dengan cara khusus yang sangat rahsia bagi manusia. Sepanjang pengetahuan penulis tidak ada satu nas ataupun bukti yang menjelaskan bagaimana cara jin mengubah bentuk aslinya menjadi wujud lain. Boleh tahu dalam buku sihir. Ada satu buku sihir ni diorang panggil Codex Giga. Dia dalam bahasa kalau tak silap saya bukan bahasa English lah. Memang macam-macam lah yang diajar Codex Giga ni. Dalam satu page tu ada gambar setan. Tapi dulu-dulu diorang setan kelakar lah. Tapi kalau you imagine yang diorang cuba nak buktikan yang akan nampak ni bentuk macam ni, memang seram lah kan. Okay. Sambung lagi page 147. Penjelmaan jin memang telah menjadi sebuah fenomena dan akan terus terjadi. Betul? Baik di zaman klasik maupun di alam moden seperti sekarang. Apalagi dalam kondisi di mana manusia sudah semakin lemah pertahanan atau pembentengan akidahnya seperti saat sekarang ini. Fenomena penjelmaan jin di belakangan dijadikan sebagai ajang bisnes dengan sengaja memanggil jin sebagai uji nyali. Itu sebab saya tak berapa setuju dengan paranormal ya. Terus seru jin ni, aduh. Baik, itulah yang orang suka, konten macam itulah orang suka kan. Awak tengok ke TikTok ke IG ke, kalau geng-geng duduk dalam hutan sorang-sorang, ramai mesti tengok kan. Okay. Korang nak suruh Ustaz Ruk buat macam itu? Tak dapat. Tak ada manfaat. Okay. Tapi Ustaz Ruk berani tak kalau disuruh buat macam itu? Okay, saya tak nak memuji diri saya sendiri. Tapi dulu zaman sekolah, zaman universiti kat Malaysia, saya dulu belajar dekat Kedah kan. Tahu orang suruh saya buat apa? Ini cuma sharing je. Semoga saya tak riak lah Dia satu tempat namanya Gunung Kriang. Kalau juga tahu dekat daerah Kedah tu, Gunung Kriang. Okay, gunung tu belakang dia kubur. So kalau you jalan belakang kubur, kira you akan jalan tembus belakang kubur tu dengan gunung yang tinggi lah. Perjalanan 15 minit. Saya dicabar untuk jalan sorang-sorang lah kat situ. Pukul 2 pagi saya ingat. Tu apakah saya sahut cabaran tersebut? Saya cabut tak? Saya jalan lah. Saya jalan. Tapi saya pelecit. Saya baca surah Falak non-stop. Jadi ada gangguan tak? Tak ada. So 15 minit bila berjalan seperti itu, apa yang saya fikir? Saya menikmati alam Tuhan di waktu malam, di mana Nabi SAW dulu, bila waktu malam dia akan cari gunung, Gua Hira, dan dia berehat kan. Kenapa nak takut? Macam itulah. Apakah saya nampak-nampak? Walhamdulillah tak ada nampak-nampak. Okay, sambung lagi. Adanya dengan dunia lain di Trans TV dan Uka-Uka di TPI beberapa tahun silam. Ini kira channel-channel Indonesia lah. Hanya saja penjelmaan-penjelmaan jin dari masa ke masa atau kepada setiap orang yang menyaksikannya boleh berbeza sebab dan tujuannya. Penjelmaan syaitan di zaman klasik, khususnya ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, biasanya atas kehendak syaitan sendiri untuk menguji kekuatan keimanan orang yang bersangkutan atau untuk dijadikan pelajaran bagi umat belakangan. Betul lah, dulu iblis muncul, tiba-tiba datang dekat Rasulullah nak campak api. Takkan korang ajar tiba-tiba kau? Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba angkat api nak campak pada Nabi. Kat situ maka Rasulullah akan sampaikanlah kalau macam gini buat macam gini, kalau tak gini buat macam gini. So ada ilmu kat situ lah. Itu yang diterangkan oleh Syekh Mudar, pengarang kitab ini. Okay. Sedangkan penjelmaan page 148, syaitan di zaman moden ini biasa dipanggil secara langsung atau tidak langsung oleh manusia untuk meminta pertolongan atau kerana ketiadaan iman dan kelemahan akidah mereka. Seperti pemanggilan jin dalam acara dunia lain di Trans TV atau secara serupa di La TV. Tayangan seperti ini jelas mengiring umat kepada perilaku syirik. Kan? Korang agungkan orang-orang syirik yang buat syirik pula. Kan? Jangan aku ni ajar ruqyah pun kena hentam dengan orang-orang macam ni. Macam mana? Banyak hentam saya kan. Saya hanya fikir you buat benda betul. Sudah. Apa yang takutkan? Kerja kita pun bukan menghentam-hentam orang. Kerja kita ni menghentam amalan. Kalau you buat, you tak setuju, tak apalah. Let's agree to disagree. Orang-orang macam gini, kalau jadi peruqyah bagus.
Betul, orang-orang macam ini yang pernah buat benda-benda gaib ni kan, pernah beramal sihir ni, bila jadi peruqyah syar'i, bagus. Kerana dia tahu selok-belok cara salah macam mana. Okay. Apakah dia ada di antara sini ahli dukun? Angkat tangan. Tadi yang ahli dukun Ikmar ke, Asfar ke ahli dukun Adi Samsalah ke Sabrina ke? Tak ada ni Herman rambut panjang ni macam dukun je. Tak lah aku rawat. Okey, baik, sambung lagi. Page 148. Sehingga mereka dianggap sakti, hebat dan layak jadi panutan atau rujukan dalam mendapatkan kesembuhan. Kan ada IG live, tak silap Asfa yang send. Ada orang buat IG live, tanya, what is your spirit animal? Kan? Dia ada orang ni tengah duduk live ni, IG live ni kat Indonesia. So dia cakap, okay, bagi nama siapa? Nama binkan mak gini-gini. Oh, awak punya binatang gaib adalah cendrawasih tiba-tiba. Oh, awak gini-gini, nama gini. Oh, awak binatang adalah harimau putih. Lepas tu orang suka. Orang suka. Masalahnya dia buat daripada Indonesia. Tak secara online je pun. Okay, macam contoh Asfar, saya tengok muka dia macam itu kan. Ada janggut. Oh, okay, binatang awak adalah gorila. Boleh macam itu. Spirit animal. Tapi itu orang suka. Kan? Contohlah kalau saya seorang dukun, Asfar. Awak ni ada orang jaga ni. Ada orang jaga ni. Dia besar-besar, badan besar-besar. Dia kira warrior. Kita yang dengar pun macam, oh, aku ada warrior lah Padahal kau dah kena kelentung untuk apa pendukun kau tak tahu. Para pelajar sekalian, kita sambung lagi. Masih lagi page 148. Dan layak jadi panutan atau rujukan dalam mendapatkan kesembuhan, jodoh, meningkatkan karier, bisnes dan sebagainya. Tidak dapat disangkal bahawa kehancuran akidah dan moral umat saat ini sebagian besar disebabkan oleh tayangan televisyen yang tidak mendidik. Dukun atau paranormal pun mendapat tempat mulia di tengah kehidupan masyarakat. Busy. Korang pernah nampak satu video ada dukun from Indonesia ni. Hai Gus, bilang. Hai sekalian Gus. Hai sekalian Gus dan Ustaz. Apakah kamu menghina amalan kami, nenek moyang kami terdahulu? Dia kat Bali lah. Bali kan ada yang bukan agama Islam kan. Ada yang agama Hindu. Dia berani cabar Ustaz lah dengan segala orang-orang soleh yang mengamal ruqyah syar'i. Senang cakap dia kutuk orang-orang Islam lah. Cakap, kenapa engkau berani menghina ini amalan terdahulu? Dia panggil amalan leluhur, dia bilang. Mata tu dah macam mata kucing. Kalau saya dapat tunjuk video dia nanti bila tengah break, nanti saya tunjuk. Okay, Wasanti ada cakap lagi, thank you for your answer, Ustaz. So that means we live in a parallel universe dimension. Means the theory of parallel universe is true. Okay. Theory of parallel universe means there are multiple universe of the same thing in a different character tau. Tapi kita dimension satu. Dalam dimension nyata tu dimension nyata. Meninggal dimension nada is barzakh. Nanti bila kiamat dimension next is mahsyar. Bila mahsyar pula final dimension is it syurga ataupun neraka. So parallel universe ni something yang actually being made up lah by how I say kalau kita tengok TV, tengok wayang Marvel ke apa, kan ada Spider-Verse lah, multiverse semua kan. But it's also a theory being explained by scientists. For me, the dimension is what is explained by Allah Subhanahu Wa Taala. Now, if you ask me parallel as in the dimension tu maknanya ada dimension berbeza that wujud at the same time, my answer simple. What is time? Time is a creation. Can you imagine if there's no time and there's dimension of different universe example lah. Kita pun tak boleh faham. Itulah. Allah mencipta sesuatu yang mungkin kita pun tak kurang faham. Atau persoalan contoh, syurga dengan neraka dah ada ke belum? Right now, as we live right now, syurga neraka dah ada ke belum? Dah ada pun. Memang dah ada, Allah dah ciptakan everything dah. Kan? So, pada dimensi kita ada banyak dimensi berbeza sekarang ini. Itu mungkin satu kenyataan yang betul. Kenyataan yang boleh difahami. But then again, what is time? What is past, present and future? Aku dah start soalan-soalan saintifik pula. Ni kelas fake alam jin. Tapi I harap you faham what I'm trying to say lah. Pasal kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tu macam Wasanti dia cross begini tak apa. You guys ada soalan silakan tanya. Okay, jadi because jarang orang ada this one-to-one interaction with me. Melainkan kalau kelas-kelas macam inilah. Kalau kat luar saya buat IG live tu yang nak
Berbual-bual meripik pasal hantu paling banyak. Tapi kalau macam ini ada soalan-soalan, boleh je tanya, kita boleh bincang. So I hope that answers the question. Okay, sambung lagi. Dukun atau paranormal pun mendapat tempat mulia di tengah kehidupan masyarakat. Ini je Sebaliknya, ulama yang mengharamkan segala bentuk kesyirikan dan khurafat jauh ditinggalkan, bahkan dibenci masyarakat. Guys, if I were to talk about the true level of dakwah kepada orang, kan, nescaya tak ada orang nak dengar. Tujuh. Antara sebab kenapa saya buat podcast Kisah KSG lah. Berbual ketawa-ketawa. For me, is entertainment, tapi ada unsur agama sikit. For me, kalau betul cara belajar agama yang kata orang tu berdisiplin, ni cara macam ni. Ini baru betul cara yang sebenarnya motif saya nak tarik orang tu supaya duduk dengan saya, kita belajar. Macam gitulah. Tapi yang ada berapa je, kan? Tak semua orang cinta ilmu, nak cakap macam mana, kan? Okay, sambung lagi. Membezakan dua jenis penampakan. Page 148. Penjelmaan jin memang terjadi dan itu adalah realiti, baik di zaman klasik maupun di zaman moden. Kerana memang Allah memberikan kelebihan pada jin. Salah satu daripada student kita ni kena gangguan tiba-tiba. Kita doakan supaya Allah berikan protection lah. Memang rumah dia tu asyik kena gangguan je. Okey, sambung lagi. Baik di zaman klasik, mana tadi? Jika jin hadir atau terlihat seperti nyata, sungguh akan memiliki dampak bagi yang mengalaminya. Dampak yang terjadi pasca penampakan itu boleh jadi positif ataupun negatif. Penilaian positif negatif itu tidak bermakna dapat kesembuhan, sihat atau terkena gangguan, semata jika dilihat dari aspek pengubatan. Yang paling penting tadi itu adalah dampak positif atau negatifnya secara akidah. Apakah membawa kesyirikan atau mencerahkan tauhid. Okay, apa yang dia terangkan di sini lah, nampak penjelmaan jin sebagai contoh. You reaction tu macam mana? Positif ke negatif? Faham? Kalau positif, apa reaksi positif? Bermakna, ni Allah nak uji, tak apa, kita sabar. Okay, kita lakukan yang sewajarnya apa yang Nabi SAW ajar. Nampak jin, okey, lawat rumah lah. Ambil air, kan? Buka, at least baca surah Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajran, fataliyati dhikra. Sampai ayat yang ke-9. Tiup air tu. Mula spray rumah. Ni Ibn Qayyim Al-Jauzi ajarkan. Kalau rumah tu terkena gangguan, dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali pun ada cakap pasal ni. So namanya positif. Bila Allah uji, reaksinya positif. Tapi kalau reaksi negatif dia macam mana? Ni macam kena sihir lah. Siapa sihir? Ni mesti aku mimpi. Aku asyik mimpi dia je. Wah ni pakcik kau ni. Makin banyak dosa. Itu sebab kalau saya rawat orang, saya akan, bila dah mula dosa-dosa seperti ni, you need to stop. Pergi soal sunat taubat. Banyak sangat dosa ni, bersangka buruk. Tak boleh. Jadi peruqyah tu apa? Kena tahulah siapa sihir. Kalau saya tahu bisnes saya memang maju, betul. Dah buat podcast bukan kisah Ruki SG lagi. Kisah sihir SG. Okay. Masya-Allah tabarakallah. Sambung lagi. Masih page 148, perenggan 1-3. Perenggan ketiga. Salah satu dari kedua dampak ini dapat terjadi jika dilihat pada aspek siapa yang mengalami penampakan itu dan apa motif atau penyebab syaitan itu menampakkan diri pada dirinya. Kadang kita pada persoalkan motif bila ternampak. Kadang ada disebabkan makhluk itu nak claim you, which is namanya gangguan jin nasab atau musaka. Keturunan atas aku kasih aku tinggal dalam badan diorang. Sekarang ni aku nak tinggal dalam badan kau. Kau tak nak, aku tak peduli. Kacau. Sampai dia dapat masuk. Macam gitu. Okay. Maka di sini harus kita bezakan antara penampakan yang terjadi pada Nabi, sahabat dan orang-orang soleh dengan penampakan yang terjadi pada dukun, tukang sihir dan orang awam. Kalau Nabi-Nabi nampak, maknanya tu memang jin cari pasal. Dan Allah nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dapat melindung. Faham tak?
Penampakan yang dialami oleh Nabi, sahabat orang soleh adalah positif. Dan page 149 mengandung pelajaran yang bererti bagi umat belakangan untuk memperkuat akidah dan keimanannya. Ya, apa yang berlaku pada zaman Nabi adalah untuk zaman sekarang lah kita manfaatkan. Betul tak? Okay, sambung lagi. Tapi penampakan yang dialami oleh dukun, tukang sihir, paranormal dan orang awam akan nampak negatif kepada akidah sehingga menimbulkan keyakinan yang mengiring pada kesesatan dan kemusyrikan. Apa contoh jadi syirik kalau nampak jin? Ialah apabila kita nampak gangguan jin, kita jumpa dukun untuk minta tolong. Itu dah dosa besar lah. Kan jadi gangguan ini supaya kita lihat mindset dan reaksi kita macam mana. Page 149 masih perenggan yang kedua. Menurut pengalaman penulis dalam menangani pasien, banyak di antara mereka yang mengalami penampakan jin walaupun awalnya mereka tidak tahu bahawa yang hadir itu adalah jin. Ada di antara mereka mengalami peristiwa itu ketika sakit bertahun-tahun. Aduh, saya satu klien ni. Tahun-tahun dia sakit. Doktor sampai bingit. Kau datang ni sengaja cik pasal aku tak ada apa-apa tahu. Kali baca rukyah lama jadi ya. Sampai sekarang belum baik. Dapat tahu kita korek-korek cerita, mungkin Datuk itu pernah piara Jenglot. Tahu Jenglot? Lord Z punya adik Jenglot. Tak Jenglot lah, Jenglot. Cubalah tengok. Dia macam apa makhluk yang hitam rambut panjang bertaring gitulah. Wallahu taala alam betul ke tak betul Okey, sambung lagi. Tapi setelah melihat penampakan itu, mereka sembuh dan bisa menyembuhkan orang lain. Ni pelik ni. Ada antara mereka mengalami peristiwa ketika sakit bertahun-tahun, tapi setelah melihat penampakan, mereka sembuh dan boleh menyembuhkan pula orang lain ni. Pelik ni. Okey, ini ada orang type. Jumpa dukun masuk syurga. Dukun yang tak masuk syurga. Bukan. Apa ni kau cakap ni? Oh, okey. Kan ada hadis kan, siapa yang berjumpa, siapa yang pasal macam nak cakap nanti dulu saya tengah buat bahasan ni sampai tak boleh konsentrate pula. Tapi nanti saya terangkan pasal apa yang disampaikan pada awak ni. Man atta arrafan lam yuqbal salatu arba'in. Siapa yang berjumpa dengan dukun 40 malam solatnya tak diterima. 40 malam. Jadi berapa ramai ahli dukun kita kat Singapura ni? Kan macam mana pula dengan ahli keluarga kita terdahulu yang mungkin pernah berjumpa dengan dukun. 40 malam solat tak diterima. Bila 40 malam solat tak diterima, kau ingat jin tak boleh attack? Itu yang makin teruk gangguannya tu. Faham? Jadi berhati-hati dengan siapa kita merawat. Rawatlah dengan Ustaz Nurdin sahaja. Tak mau. Bukan. Rawatlah dengan sesiapa yang you rasa ada ilmu dan bawa kepada jalan yang benar. Sambung lagi. Ada yang mengalami penampakan itu di saat mereka sedang larut dalam zikir atau tafakur sehingga terjadi hal-hal aneh yang tidak lazim di kalangan masyarakat awam seperti di salam Nabi. Ustaz Tam pernah cerita. Ustaz Tam Lekha, dia pernah ikut. Dia ikut ustaz ni lah. Tapi Ustaz Tam macam dia ustaz legit ke Singapura ni. Tapi dia datang, dia tengok ada ramai-ramai orang lain lah. Tiba-tiba ustaz ni punya guru mau lihat Muhammad. Dia tanya nak tengok Muhammad. Muka Melayu habis, kau cakap Muhammad. Dan lepas tu tiba-tiba Assalamualaikum, berbual Melayu. Sayangnya ada di antara orang-orang yang Masya Allah Islamik, Masya Allah ilmu tinggi, Masya Allah amalan kuat, tapi percaya benda-benda macam ini. I don't buy that. Yang paling sedih kalau tu ahli keluarga terdekat. Kita kena banyak berzikir, zikir. Nanti kita akan nampak Nabi. Apa bendanya? Kan? Masalahnya kau tahu ke tu Nabi siapa? Kan ada orang cakap, kalau mimpi nampak Nabi Muhammad, tu betul-betul Nabi Muhammad. Betul lah. Kalau kita lihat penjelasan ulama, kalau mimpi dia cakap anak Muhammad, dia cakap saya Muhammad. Tapi kau tak belajar pun khalqiyah Rasulullah tu macam mana, rupanya Rasulullah macam mana. Jumpa Rasulullah tapi dia cakap Muhammad tapi dia gemuk. Takkan tu Muhammad, Muhammad tak gemuk. Kan? Jadi minta maaf lah. Saya betul tolak pandangan-pandangan seperti inilah.
Di salam Nabi, malaikat, wali datang. Kadang-kadang you tak tahu ada makhluk datang dalam mimpi. Nah, ambil sejadah ini. You ambil. Padahal boleh jadi penyerahan jin nasa, penyerahan saka. Kita main ambil pula. Tiba-tiba ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dah boleh nampak jin dah. Dah boleh rawat orang. Sentuh terus baik. Ni bahaya. Ini tanda-tanda orang yang ada gangguan jin saka. Sambung lagi. Bahkan ada yang mengaku menerima tongkat dari Rasulullah sebagai titipan Allah. Wow. Wow. Tapi lambat laun semua kejadian itu bukan menjadi petanda baik sesuai zahirnya. Justru menjadi musibah yang membuat derita berkepanjangan. Kan? Alah, simple lah orang dulu-dulu kan. Dia kan kebal. Kan? Boleh terbang. Ya betul. Orang dulu ada yang belajar ilmu boleh terbang. Tapi yang jadi mangsa siapa? Anak bini. Keturunannya bakal mendatang. Jangan cakap jauh. Nak meninggal pun jadi susah. Nak kena rukyahkan berkali-kali baru dia meninggal dengan tenang. Saya pernah juga kes-kes macam ini. 2 kali, 3 kali dipanggil. Akhirnya baru meninggal. Tapi hanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajalah orang, mana kita tahu kan. Tapi tanda-tanda gangguan tu seperti adalah. Sebagai orang yang memahami ilmu rukyah, you need to understand. Kalimah you bila cakap, tak boleh cakap ni confirm. Pasal tak ada yang confirm melainkan yang diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahsia. Tanda adalah tanda tapi tak boleh cakap confirm. Contoh, tanda-tanda dia ni macam terkena gangguan saka ni banyak ni. Oh, ni confirm saka. You cakap confirm saka, kau jawab depan Allah nanti. Kalau bukan, kan? Betul tak? Ada orang yang kena gangguan sihir. Padahal memang keturunan pernah simpan saka. Tak pasal-pasal orang tak bersalah yang korang tuduh. Macam mana? Atau memang rumah ada tangkal. Tangkal tu memang nama jin pun. Kan? Tapi you bilang orang lain yang buat kau. Aduh, pening kepala. That's why benda gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Okey? Sambung lagi. Ini merupakan bukti nyata bahawa yang datang bukan Allah. Ada yang lagi mimpi Allah datang. Suatingtong ni kepala dia ni. Bukan Nabi, bukan malaikat, bukan wali. Tapi syaitan dari bangsa jin yang menipu dan memperdaya. Subhanallah. Baik, tajuk seterusnya penampakan jin kepada Nabi. Okey, sebelum saya berhenti untuk rehat 10 minutes. Sekejap dah pukul 9 dah pukul 9 sih. Ini admin daripada tim khidmat alarkan. Admin ni sebenarnya my wife lah. Yang you nampak Dira Ali tu my wife. This company khidmat alarkan is me and her together. So dia pesan kepada saya. Okey, pesan kepada pelajar-pelajar Fiqh Alam Jin, kita ada Telegram. Kenapa Telegram? Telegram tak nampak handphone number. Ni PDPA, Personal Data Protection Act. Okay, so silakan join kita di Telegram. Dan insyaAllah apa-apa update kita akan go through Telegram channel kita lah. Okay, kalau nak, tak nak sudah. Marah tiba-tiba. Okay, para pelajar sekalian, insyaAllah kita berhenti seketika. 10 minit kita rehat. Dan kita akan sambung baca penampakan jin kepada Nabi, kepada sahabat dan orang-orang soleh. Sekian, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, jom kita sambung lagi, ada lagi 30 minit dengan cara saya bercerita tiba-tiba dah habis dah. Masih lagi dalam tajuk penampakan jin kepada Nabi, sahabat dan orang soleh. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan terjadinya penampakan kepada Nabi-Nabi, sahabat dan orang saleh. Apa motif penampakan syaitan kepada mereka? Yang jelas bukan kerana mereka lemah akidah, lemah ibadah, lemah fizik atau lemah mental. Tapi merupakan kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka sebagai pelajaran bagi umat terkemudian. Syaitan tidak akan mampu memperdaya dan menipu para nabi, sahabat dan orang-orang saleh.
Kerana mereka adalah orang-orang yang ikhlas menjadi hamba Allah. Penampakan dan dialog yang terjadi antara syaitan dengan mereka bukan atas keinginan mereka dan tidak pula negatif atau fitnah terhadap akidahnya. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran page 150 penting bagi umat dari peristiwa penampakan jin kepada orang-orang pilihan ini. Tapi nampak mereka tetap dalam penampakan jelmaan, bukan penampakan secara bentuk hakikat mereka. Faham Poin yang pertama, syaitan tidak memiliki daya dan kekuatan di hadapan para nabi, sahabat dan orang-orang saleh. Kadang iblis atau syaitan berusaha memperdaya dengan berbagai cara, tapi itu malah membuat kedoknya terbuka. Seharusnya itu merupakan pelajaran kepada kita dalam menghadapi mekar dan tipu daya syaitan, baik melalui penampakan, bisikan maupun melalui mimpi, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nampak reaction balik kepada Allah. Itu yang kita nakkan. Okay. Dan kedua, syaitan membuka rahsia kepada para nabi, sahabat dan orang soleh. Pengakuan iblis ini bukan tipu daya atau pura-pura, tapi realiti dan fakta yang sesungguhnya ia beberkan kepada anak cucu Adam. Kata iblis itu aslinya penipu, tapi ucapannya kepada para nabi, sahabat dan orang-orang saleh adalah fakta dan kebenaran. Sebagaimana Allah berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau dengan siapa engkau berbicara selama 3 malam ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tidak." Lalu dia bersabda, "Ini adalah syaitan. Apa yang diucapkan kepadamu adalah benar, tapi ia tetap sebagai pembohong." Ini cerita apa, siapa tahu? Ada pencuri curi makanan dekat tempat Abu Hurairah kan? Dan pencuri itu sebenarnya adalah siapa? Iblis. Dan kali ketiga bila Abu Hurairah tangkap dia tu nak jumpa kepada Nabi, dia bilang jangan. Aku akan ajar kau satu ayat, kalau kau amalkan semua syaitan jin semua takut. Ayat dia ialah Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi. Dan ayatul kursi itu memang kelebihan dia mengusir gangguan. Disebabkan cerita inilah, cerita Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham Okey, sama lagi. Iblis dan syaitan datang dan berdialog dengan para nabi, sahabat dan orang-orang soleh, bukan kerana dipanggil untuk dimintai bantuan atau dijadikan sebagai teman. Kerana memanggil syaitan, apapun tujuannya, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, apalagi untuk mendurhakai Allah atau mencelakai orang lain. Jadi, kalau ada orang yang klaim dia orang ni orang-orang soleh, wali-wali ni kan dia bilang dia bersahabat dengan jin, macam mana? Kenapa sibukkan sangat bersahabat dengan jin? You dah start dia macam itu, bermakna you dah fall in the trap of makhluk-makhluk ini. Okay. Contoh penjamaan jin di zaman klasik dan hikmahnya. Page 150 masih, perengan terakhir. Penjamaan syaitan atau jin kepada manusia tidak hanya dialami orang-orang biasa, tapi juga para nabi dan sahabat serta ulama. Penjamaan ini sifatnya sebagai ujian dan cubaan keimanan bagi mereka dan sebagai pelajaran yang berharga bagi generasi setelahnya. Kehadiran syaitan ketika itu bukan kerana page 151, bukan kerana sengaja dipanggil, tapi kerana kehendak jin itu sendiri menampakkan dirinya. Kadang tujuannya ingin menggoda dan memperdaya, tapi akhirnya kedok mereka tersingkap sehingga para nabi dan orang soleh dapat menangkis sebuah tipu daya mereka dengan cerdas dan bijaksana. Kadang-kadang is a trick supaya kita fall for the trap. Now, apa pernah berlaku penjelmaan iblis pada zaman Nabi Nuh AS? Dari Abdullah bin Umar, dia ceritakan bahawa ketika Nabi Nuh naik ke dalam perahu, ia melihat ada 2 orang tua yang tidak dikenalnya. Nabi Nuh AS berkata, kenapa kau masuk? Bapa tua itu menjawab, aku masuk untuk merebut hati para pengikut engkau, sehingga hati mereka bersama dengan aku dan jasad mereka bersama dengan aku. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada bapa tua itu, keluar engkau wahai musuh Allah. Iblis menjawab, ada 5 hal aku akan binasakan manusia dengannya. Aku akan menyampaikan 3 perkara di antaranya, sedangkan yang 2-nya aku akan menyampaikan, keduanya tidak aku ceritakan. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Nuh AS bahawa 3 perkara itu tidak penting. Lalu Nabi Nuh meminta agar menceritakan yang 2 perkara.
Maka iblis pun berkata, dengan dua perkara manusia akan binasa, iaitu dengki dan tamak. Ui. Ui, binasa lah. Kau ada dengki dengan orang, binasa sih. Pasal apa? Pasal dengki. Tak nak tengok orang tu senang, dia pula resort tu sihir kan. Dan kedua ialah tamak. Ambitious. Dengan dengki, aku telah dilaknat dan menjadikan diriku sebagai syaitan yang terkutuk. Dengan ambitious atau tamak, syurga diperbolehkan kepada Adam seluruhnya. Lalu aku mendapatkan keinginanku darinya, sehingga aku pun diusir dari syurga. Jadi daripada kisah Abdullah ibnu Umar. Nah, apa hikmah kisah dia? Jadi kisah penjelmaan iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam ada pelajaran atau hikmah yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan dan sekaligus menyadarkan kita terhadap sikap dan perilaku yang selama ini ada pada diri manusia, termasuk diri kita sendiri. Ternyata semua itu adalah bahagian dari perilaku syaitan yang menyesatkan. Dalam kisah page 152, ada dua hal yang boleh kita jadikan renungan, iaitu sifat hasad atau dengki adalah karakter iblis yang selalu melekat pada banyak orang. Sifat itu ternyata sangat merugikan iblis sendiri. Pasal hasad juga adalah iblis dikeluarkan syurga. Itu pun masih manusia masih ada hasad juga Sehingga diusir dari syurga kerana kesombongannya yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jika karakter ini dimiliki oleh manusia, maka ia akan mengalami kerugian besar. Tidak hanya ukhrawi, juga secara duniawi. Kerugian ukhrawi adalah segala amalnya musnah, seperti terbakarnya kayu oleh api. Okay? Betul. Rasulullah SAW cakap dalam hadis ni, hati-hatilah dengan sifat hasad, sebab hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan atau memusnahkan kayu bakar. You dengki dengan orang, pahala you hilang. Macam mana? Dah bagus-bagus main 5 waktu, tapi dengki dengan orang, hilang pahala. Macam mana? Ini Nabi SAW yang cakap. Okay, sama lagi. Sifat dengki juga melahirkan penyakit hati yang lain seperti ghibah, namimah, takabbur, pembunuhan dan sebagainya. Adapun secara duniawi, sifat dengki dapat menyebabkan kerugian yang bersifat fizik atau materi, mental dan sosial. Orang yang berdengki akan dijauhi orang. Betul lah, siapa suka? Dia jumpa kat awak, dia bawa pasal orang ni. Dia jumpa kat orang tu, dia bawa pasal kau. Kan? Tak tahu orang suka. Sebab mulut tu kena hati-hati. Kerana mulut tu cakap bila perlu je. Tak perlu cakap, baik diam kan? Memang iblis punya favorite. Ada orang tak boleh nak cerita pasal orang, baru rasa diri dia tu disukai. Kan? Padahal dia ikut dengar je. Padahal dia pun benci kau juga. Na'udzubillah. Orang yang pendengki akan dijauhi orang sehingga melepaskan banyak peluang dan kesempatan secara materi, seperti tidak bisa menikmati karunia atau rezeki yang didapatkan orang lain. Secara mental ia akan tersiksa dan bisa stres, kerana dihantui perasaan takut, gelisah, dan secara sosial ia dijauhi orang-orang di lingkungannya. Tak pasal-pasal boleh jadi sebagai mental state atau paranoia. Paranoia ni diingatkan semua orang ni tak suka dengan dia dan nak buat sesuatu dengan dia. Saya pernah balik Ruqyah. Balik Ruqyah tu saya bawa motor lah. Motor saya keluar, saya park kat tepi curb. Saya ingat pasal tak masukkan cash card ke apa, top up cash card, saya tak ingat lah. Kau ada orang datang kat saya. Kau ingat aku tak tahu kau nak buat apa? Kau dengki dengan aku kan? Orang Melayu kau. Kau tinggal aku dah lama perhatikan kau. Kau dengan budak kat depan tu. Budak kat depan tu kan driver Grab. Bawa basikal. Korang tu memang tak suka aku kan? Korang nak bikin aku kan? Dalam mata aku, ya Allah, dia tak tahu ke aku siapa? Aku ni peruqyah, anti sihir. Apa yang aku nak sihir kau pula? Aku kasih kau masa sampai 10 baik kau jalan. Saya macam kalau aku gaduh dengan dia ni gila. Tak guna kau berbuang orang-orang yang tak sioman kan? Okey, saya. Jangan besok aku nampak kau, aku pukul kau punya muka. Macam aku macam nak call polis je kan. Tapi pasal dia tak betul nak cakap macam mana. Padahal baru je habis ruqyah tau. Nanti aku memang kat daerah sini memang ramai orang gangguan aku rasa sampai gangguan mental semua. Okay. Ini adalah asal usul penyakit hasad. Pasal you takut dengan bayang sendiri lah. You tak suka orang. You akan macam jealous dengan orang. Kan nanti reflection dia bila you ada kelebihan, nanti you ingatkan orang tak suka dengan you. Macam mana?
Okay? Jadi ini semua sifat-sifat yang tak baik. Itu sebab dalam ruqyah, ini pun nasihat yang perlu diberikan kepada klien kita, pada ahli keluarga kita. Ni hasad kena buang. Kan? Baik. Yang kedua, sifat al-hirsh atau ambitious. Sifat ini bagi dua, ada yang mulia dan ada yang tercela. Ambitious dalam mengejar pangkat, kedudukan, harta dan dunia beserta segala pernak-perniknya dengan cara atau dari jalan haram adalah sesuatu yang dilarang. Contoh apa? Bootlicking haram tak? Bootlicking. Angkat kau punya bos tinggi-tinggi, kan? Bilang your boss, kau punya colleague semua tak guna. Ah, tu standby neraka juga tu. Dosa tu. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan beberapa tips untuk menghilangkan penyakit ini, khususnya berkenaan dengan ambitious terhadap harta. Di antaranya, pertama, kena cermat dan hemat dalam kehidupan dan bersikap hati-hati dalam membelanjakan harta. Kedua, meyakini bahawa rezeki itu telah ditentukan bahagian untuknya, walaupun ia tidak terlalu ambitious mengejarnya. Ketiga, mengetahui bahawa dalam sikap qana'ah, iaitu contented. Contented dalam bahasa Arab qana'ah, itu terdapat kemuliaan. Be thankful with what you have. Tapi tak menjadi tipikal orang-orang Melayu bangsa kita, kan, yang alhamdulillah cukup, tapi tak nak upgrade. Jangan gitulah. Jangan macam gitu. Kan, kerja saya kerja cukup, upgrade. Upgrade ilmu nak, upgrade pekerjaan pun kita nak. Tu saya doakan kepada awak semua, jangan cukup sekadar di situ, usaha lagi, usaha lagi. Okey. Sedangkan dalam sikap ambitious dan tamak itu terdapat kehinaan dan sifat suka page 153, suka menjilat. Ini mengangkat orang lah, mengampu orang lah kita. Memperbanyakkan tafakur, merenung terhadap keadaan orang-orang kafir dan orang bodoh yang diberi nikmat oleh Allah, dan juga merenung keadaan para nabi dan wali-wali Allah, serta mendengarkan perkataan mereka. Lalu dengan fikirannya ia dapat memilih apakah ia harus mengikuti orang-orang ingkar yang telah diberi nikmat itu, atau ia mengikuti orang-orang baik, para nabi dan wali Allah yang hidup susah atau sederhana. Sehingga dengan demikian ia selalu sabar dan merasa cukup dengan apa yang ada, walaupun sedikit. Dan kelima, hendaklah ia memahami bahaya yang terdapat dalam sikap mengumpul-ngumpul harta secara berlebihan. Ambitious yang mulia atau al-hirsu an-nafi' adalah berambisi untuk selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam ini. You orang ni ambitious, nak banyak plans lah senang cakap, Tapi kalau untuk benda keduniaan dan tak mendekatkan you kepada Allah, itu ambitious yang tak bagus. Sanggup kejar pangkat dalam pekerjaan tapi tak nak solat pun. Sanggup tau. Tak nak solat pun tak kisah, yang penting I appear good in front of my boss. Tu salah lah. Kerana niat you tu untuk praise manusia, bukan untuk praise Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, C. Page 153 masih. Pelajaran yang paling penting dari kisah di atas adalah sikap tegas Nabi Nuh kepada iblis, yang menyamar seperti orang tua. Jadi iblis pernah menyamar seperti orang tua. Korang jangan nampak orang tua korang ingat iblis pula. Jangan orang tua, hey iblis, jangan. Okay, ini kisah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh umur panjang, beribu tahun dia hidup. Nabi Nuh. Okay. Nabi Nuh bukan malah meminta sesuatu darinya berupa bantuan dan sebagainya. Berbeza dengan zaman sekarang, jika seorang melihat orang tua asing yang sedikit aneh, maka dengan segera dianggap orang sakti. Betul juga ini gol lah ni. Kan, orang pelik je orang sakti. Apalagi orang asing memperlihatkan suatu luar biasa. Hal seperti ini lazim kita lihat dalam cerita sinetron di televisyen. Sebagaimana terdapat dalam sinetron Si Eneng dan Kaus Ajaib, atau Si Entong dan sinetron lainnya. Bahayanya sinetron seperti ini dikonsumsi anak-anak suci bersih. Betul juga kita diajarkan nampak orang pelik-pelik ni. Apa pasal wali kena define as orang pelik ni? Itu saya tak faham tu. Kan? So sampai you menganggap jadi jahat tu boleh jadi wali. Apa tu? Ya, jadi wali. Wali satu. Dua, wali syaitan. Kita jangan judge orang, mana tahu dia wali Allah. Tapi kau nampak kan nak judge siapa lagi? Jadi terperangkap kita dengan bisikan syaitan menganggap orang jahat tu sebenarnya baik.
Dan menganggap orang baik. Kau jangan ingat Ustaz Rukni pakai songkok dia baik. Dia jahat. Dia ambitious juga lah dia kan. Example lah kan. Terpulang lah kalau korang tak rasa gitu. Tapi inilah hakikat dunia yang kita hidup. So pengajaran Nabi Nuh bila nampak orang tu yang pelik, dia cepat-cepat istighfar bertakwa kepada Allah dan tahu ni kau setan ni. Kan yang kita pula nampak orang tu pelik buat magic ke apa kan. Oh ni wali kan. Pergi balik wali, pergi balik wali. Aduh, pening kepala. Okey, next penjelmaan iblis pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pada zaman paling banyak berhadapan dengan ahli sihir. Dengan ahli sihir. Diriwayatkan bahawa iblis pernah menemui Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Musa, engkau ni pilihan Allah dan dia telah berbicara denganmu." Okey, Nabi Musa ada satu mukjizat special. Nabi-nabi lain kalau jumpa kata orang tu kalau nak dapat kalimah-kalimah Allah melalui siapa? G Jesus, bukan Jibril. Jibril alaihissalam. Jangan salah G pula Jibril alaihissalam. Okey. Apakah Jibril bertemu dengan Allah dan ambil kalimah-kalimah Allah dan sampaikan kepada para nabi? Tak. Dia ni di situ dia dapat kalimah-kalimah bukan melalui Allah pun, dah ditulis ataupun dah diberitahu, dikhabarkan dan sampaikan kepada para nabi. Terkejut aku. Adi Samsalah belakang tu ada pintu terbuka tadi Bukan gangguan Okey. Baik. Apa saya cakap tadi? Pesan Nabi Musa alaihissalam kan? Okey. Sambung lagi. Now, Nabi Musa pula kelebihan dia tak perlu melalui perantaraan Jibril dan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kalau berbual dengan Allah direct terus. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu kelebihan dia. Dalam erti macam mana kita pun tak tahu. Masya-Allah. Baik. Sedangkan aku adalah makhluk Allah yang telah berdosa, kata iblis. Aku nak bertaubat. So iblis pernah nak taubat tak? Pernah. Ni zaman Nabi Musa ni. Imagine kalau iblis taubat. Dah dunia semua happy, the end lah. Happy forever and ever lah. So iblis cakap aku nak bertaubat. Maka mintalah kepada Tuhan kau untuk menerima taubat aku. Maka Nabi Musa AS berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Wahai Musa, keinginanmu telah diberikan," kata Allah. Dan Allah kasih ni, okey boleh. Lalu Musa menemui iblis dan berkata, "Engkau diperintahkan untuk sujud di kuburan Nabi Adam." Kan taubat boleh, tapi kau nampak tu kuburan Adam tak? Sujud sebagai tanda hormat. So iblis sujud tak? Maka iblis sombong. Page 154. Iblis sombong dan marah. Kan? Dan berkata, aku tidak mau sujud kepadanya ketika hidup. Apakah aku harus sujud kepadanya ketika dia telah mati? Kemudian iblis berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kamu punya hak syafaat pertolongan yang engkau dapat mintakan kepada Tuhanmu. Maka ingatlah aku dalam 3 perkara dan aku tidak akan binasa padanya. Pertama, ingatlah aku ketika engkau marah." #deep. Wow. Ingatlah aku ketika marah, kata Allah. Kan? Kita marah tak ada ingat Tuhan pun Bila marah ingat Tuhan, maka Allah bersama kita. Katanya Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Okay, 3 keadaan. Okay. Yang kedua, ada batuk-batuk. Siapa tu? Siapa terbatuk tu? Muhammad Syukur terbatuk. Okay, mute kejap. Okay, sambung lagi. Pertama, ingatlah aku ketika engkau marah, sebab ketika itu aku adalah wahyu inspirasi di hatimu. Mataku ada di matamu dan aku mengalir sebagaimana darah mengalir dalam dirimu. Ini perkataan-perkataan majaz Bukan bermakna tu Allah tu ada darah ke apa mata, tidak Okay, jangan kita fikirkan seperti itulah. Kedua, ingatlah aku ketika engkau berada di medan perang, iaitu jihad. Sebab ketika itu aku akan hadir kepada manusia untuk menggoda mereka dengan mengingatkan anak isterinya, sehingga mereka berpaling mundur. Dan ketika hati-hatilah engkau duduk berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Sebab ketika itu sungguhnya aku adalah utusannya untuk menggodamu dan utusan. Okey, maaf. Ini adalah perkataan iblis. Perkataan iblis kepada manusia. Okey. Kalau bila kita marah, maka aku bersamamu, kata iblis. Yang kedua, bila kita dalam perang jihad,
Okay, kalau jihad tu bermakna kita akan fokus untuk kejaran Allah. Ini kita cakap pasal jihad zaman dulu lah, perperangan. Kita akan rasa nak balik kerana kerindukan anak dan isteri, betul? Itu disebabkan terputusnya dalam medan jihad. Yang ketiga, bila berduaan dengan perempuan, maka akulah nombor 3. Okay. So dalam kesempatan lain, Iblis juga pernah bertemu dengan Nabi Musa dalam wujud seorang manusia yang memakai pakaian burnus. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Jauzi. Okey, burnus tu apa? Dia ada footnote ke bawah 61. Pakaian yang bersambung sampai ke bahagian kepala atau pakaian panjang yang memakai tutup kepala. Burnus juga diartikan peci panjang dipakai di awal masa datangnya Islam. Burnus ni saya nak tengok sikit burnus ni macam mana. Pelik pula nama dia. Oh, okey. Jubah dia sampai kepala. Oh, okey. Saya tahu burnus tu jenis macam mana. You tahu jubah yang ada hood? Kan? Iblis pernah jumpa Nabi Musa dengan pakai jubah berhood tu. Jadi siapa pakai itu macam iblis. Taklah, tak. Itu hanya pakaian sahaja, tak ada kena-mengena. Contoh kalau kita tengok Netflix, iblis pakai apa? Pakai baju gentleman. Takkanlah. Tak boleh pakai baju gentleman gitu, Okey, apa hikmah kisah ini, guys? Okey, beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut ialah marah atau emosi memuncak merupakan salah satu pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia. Betul. Sebagaimana akan dijelaskan pada bahagian lain dalam buku ini. Itu sebabnya kalau kita tengok ada orang kena rasuk tu macam pakai kita marah gitu kan. Dia ikutkan emosi kemarahannya. Mengapa syaitan menyusup masuk di saat manusia marah? Sebagaimana kita ketahui bahawa setan jin jahat asalnya diciptakan dari api. Sedangkan marah al-ghadabu seperti nyala api yang mengendap di dalam hati manusia, laksana bara yang tersembunyi di dalam sekam. Bila kita marah kan kita rasa panas, betul tak? Apa yang menyebabkan rasa panas tu? Pelik tak? Marah tu tiba-tiba rasa panas. Ada api ke dalam? Pelik. Yang kita tahu kalau orang yang marah ni bersama syaitan. Okey. Sambung lagi. Al-Ghazali mengilustrasikan marah itu bersemayam di hati. Itu bermakna darah di dalam jantung manusia itu mendidih. Lalu mengalir ke syaraf dan naik ke bahagian atas tubuh. Sebagai naik api dan mendidihnya air dalam periuk. Dahsyat. Kemudian tampaklah memerah di wajah dan di mata. Ini perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ketika manusia marah, ia akan mudah disusupi oleh syaitan durjana tanpa terasa. Ibarat mengalirnya darah di dalam tubuh manusia itu sendiri. Tapi, walau bagaimanapun, tidak semua marah itu tercela. Bahkan ada saatnya marah itu diperlukan. Marah artinya bersikap tegas dan punya pendirian terhadap sebuah kebenaran. Seperti bersikap tegas dengan orang-orang yang melecehkan Islam, berjihad melawan kebatilan dan sebagainya. Poin yang kedua yang kita dapat faham daripada kisah Nabi Musa AS bertemu dengan Iblis. Yang ketiga, Nabi Yahya AS. Sekejap, kita cek. Dan keempat, Nabi Ayyub AS. Kelima, Nabi Isa AS. Keenam, Nabi Muhammad SAW. So, kita akan tahu ceritanya dan apa pointers-pointers pelajaran daripada terjadinya nampak ini. Okey. Now, poin yang kedua, page 155. Jihad adalah ajaran mulia dan sangat diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jihad bertujuan membela agama Allah, iaitu Islam. Konsep jihad memiliki paradigma yang jelas bagaimana diatur dalam Quran dan Sunnah. Bukan satu tindakan anarkis yang membabi buta, haus darah atau gelap mata. Adanya sikap berlebihan yang tidak sejalan dengan syariat akan memperburuk citra jihad di mata musuh Islam, sehingga menjustifikasi tindakan mereka untuk memberangus negeri-negeri Muslim atau melumpuhkan gerakan Islam. Okey. Ini pandangan peribadi daripada pengarang kitab ni. Diorang masih ada memahami jihad itu supaya melihat musuh itu sengaja ingin menjatuhkan gerakan-gerakan Islam. Tapi sekarang ni macam itu tak nampak. Di Singapura gitu tak? InsyaAllah tak ada. Alhamdulillah. Kalau Brunei jangan cakap memang negara Islam. Tak ada pihak-pihak yang cuba nak menghancurkan Islam. Kalau kita di Singapura ni agama berbeza,
tapi ada undang-undang tidak boleh menghina agama lain. Alhamdulillah kita hidup dengan aman lah. Okay, belakangan ini kata pengarang kitab page 156, itulah yang terjadi. Sehingga jihad yang seharusnya mulia tapi diidentitikkan dengan tindakan terorisme. Sampai-sampai orang yang melakukan perlawanan demi mempertahankan harga diri, tanah air dan agamanya pun dianggap teroris. Ini dia cakap pasal ni pasal politik So I don't want to be reading this Okay, digambarkan media barat sebagai pemberontak sebagainya bla bla. Maksudnya jelas, iaitu ingin mengkikis sikap militansi. Ni kira dah masuk dia pandangan secara peribadi lah. I want to skip that. Masuk page yang ke 156.C. Khalwat. Khalwat atau berduaan dengan seorang yang bukan isteri atau suami di tempat yang sepi atau gelap. Bahkan di tempat yang ramai dan terang sekalipun tanpa alasan yang syar'i. Tidak dibolehkan. Sebab bagaimanapun kuatnya iman seorang manusia, jika dibiarkan duduk berdua dalam waktu yang cukup lama, pasti akan menimbulkan bisikan-bisikan halus di dalam hatinya. Sehingga jika dibiarkan atau memunculkan gerak dan keinginan yang tidak terbendung, ingin menyapa dan berkata, ingin melihat, bila dia melihat, ingin menyentuh, bila menyentuh dan ingin-ingin yang lain-lainnya. Yang menyulut api keinginan itu adalah syaitan. Kenapa itu syaitan akan membuatkan benda yang haram itu best. Benda yang halal itu tak best. Benda yang halal itu makin lama makin boring. Kalau itulah itu nafsu bagaimana syaitan membisik kepada kita Okey. Dia bilang kat sini, yang menyulut api keinginan adalah syaitan, mulanya hanya menatap lalu tersenyum. Mana tadi? Mula menatap lalu tersenyum, terus menyapa, kemudian berjanji dan seterusnya sehingga terjadilah gesekan yang membakar nafsu. Bahasa dia Jatuhlah manusia itu dalam genggaman syaitan, maka orang yang bernafsu sangat mudah diganggu dan disusupi syaitan. Rasulullah SAW memberikan peringatan, hati-hatilah duduk berduaan dengan perempuan. Demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah berduaan seorang lelaki dengan perempuan, melainkan syaitan akan hadir di antara keduanya. Hadis dari Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita beri sampai sini. Masih lagi page 156. Ini kita bulan kedua kan? Ini masih bulan kedua. Next week dah the end month, second month kan? Banyak lagi topik. Tujuan memperjualkan jin, hukum membunuh jin, terbunuh saudara perempuan semua jin. Okay? Tapi pelan-pelan tak apa. Jangan. You guys kalau nak baca kitab ni dahulu dipersilakan. But I have kita buat secara namanya talaki talaki beans, kita baca every page, belajar duduk dalam kata orang tu suasana mempelajari ilmu macam gini, berat penuh adab lah kira. Okay. Terima kasih yang masih bekerja, stop sekejap nak belajar. Terima kasih daripada luar negeri. Sana pukul berapa Ikmar? Di Brunei pukul berapa sekarang? 9:30. Tengah check timing tu. Pukul berapa tu? Sama-sama. Sama. Timing sama tak berbeza Oh, masya-Allah. Okey, terima kasih kepada anda semua. Jam menunjukkan 9:29. Okey, kita buka Q&A dulu. Siapa-siapa ada soalan, mungkin boleh diutarakan dan saya akan cuba jawab kalau saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya minta maaf. Fakhruddin Syahri tu belakang ada asap-asap tu gangguan Tak, gurau. Wasanti kat Germany dia bilang, Germany 15:30. Maknanya pukul 3:30. Oi, Zuhur 3:30 Zuhur ke asar tu? Okey, masya-Allah. Dan semoga awak semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesungguhan mempelajari apa yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau tak ada, dah 9:30 guys. Cukup sampai di sini. Insya-Allah terima kasih for your time. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.